Dalam surah Al-Baqarah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Itu ayat 111 hingga 113. Artinya, maksudnya, dan mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani, berkata, lan yadkhulul jannah, tidak sekali-kali akan masuk syurga. Maknanya lan di sini nak menunjukkan bahawa orang Yahudi dan Nasrani ini memberitahu kepada kita bahawa orang Islam tidak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Ni dia ya. Kecuali yang masuk syurga siapa? Ini kata orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang masuk syurga? Iaitu hanya orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani saja. Makanya sesiapa yang beragama Yahudi dan Nasrani, mereka menyatakan bahawa mereka sahaja yang akan masuk syurga. Tetapi Allah telah menyatakan demikian itu, yakni hanya mereka ini angan-angannya, angan-angan kosong ya tuan-tuan ya. Katakanlah, tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maknanya Allah hendak memberitahu kepada kita, kalau kau merasakan yang kau katakan itu betul, tunjukkan bukti, tunjukkan dalil, kan? Ya, tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya orang-orang yang buat baik, yang beriman kepada Allah, insya-Allah mereka akan dapat masuk syurga. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai satu pegangan. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai satu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Demikian pula, ya, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan tipu daya yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, oleh apa yang ada pada diri mereka, iaitu di mana kelompok ini, yakni Yahudi Nasrani ini, mengaku bahawa tidak akan masuk syurga kecuali mereka yang memeluk agama mereka. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah, ya, nahnu abna'ullah wa ahibbuhu, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, ya, mereka menyatakan sebegitu. Kemudian Allah Ta'ala telah mendustakan pengakuan mereka itu melalui pemberitahuan yang disampaikan dalam firman-Nya
bahawa dia akan mengazab mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah nak bagi tahu pengakuan yang mereka buat ini, yang mereka menyatakan bahawa siapa nak masuk syurga kena masuk agama mereka, baik Yahudi ataupun Nasrani, ini hanyalah omong kosong semata-mata. Ini hanyalah rekayasa, tipu daya yang mereka lakukan. Makanya Allah telah menempelak mereka, menempelak mereka. Sebagaimana pengakuan mereka sebelumnya yang menyatakan bahawa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari. Macam tu pula. Kemudian mereka masuk ke syurga. Tetapi pengakuan ini mendapat bantahan daripada Allah. Berikut ini adalah bantahan Allah berkenaan dengan pengakuan mereka yang tidak ada dalil, tidak ada hujah, tidak ada bukti yang jelas. Di mana Allah berfirman, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Maknanya sesungguhnya apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka ada dalam pemikiran mereka itu hanyalah angan-angan semata-mata, bukan bodoh tu dah. Benda yang tak betul. Abul Aliyah menyatakan artinya angan-angan yang mereka dambakan dari Allah tanpa mempunyai alasan, hujah, bukti yang sebenarnya. Mereka nak syurga, mereka tak mahu neraka. Bila mereka nak syurga, mereka nyatakan siapa yang nak syurga seperti yang mereka nak, kena join mereka. Join mereka. Maknanya orang Yahudi kata join orang Yahudi, orang Nasrani kata join orang Nasrani. Tetapi apakah bukti kalau ikut mereka itu akan dapat masuk syurga? Makanya perkara itu dicabar oleh Allah. Kemukakan bukti, kemukakan dalil, kemukakan hujah. Jika anda menyatakan bahawa jika kami ikut anda akan membawa kami ke syurga Allah. Makanya mereka tidak mempunyai bukti. Rupa-rupanya mereka hanyalah angan-angan semata-mata. Sebab mereka tidak boleh datangkan hujah, mereka tidak boleh datangkan bukti, mereka tidak boleh datangkan dalil berkenaan apa yang mereka cakapkan itu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, selanjutnya Allah menyatakan, kul, katakanlah, hei Muhammad, hatu burhanakum, kemukakanlah penjelasan kalian. Ni Allah kata, bagi tahu kami dari dalil dia. Abu Aliyah, Mujahid As-Sudi dan juga Ar-Rab'i bin Anas menyatakan, kemukakanlah hujah kalian, berikan bukti, berikan dalil. Sedangkan kau dah menyatakan, berikanlah keterangan mengenai pengakuan yang kalian nyatakan. In kuntum shadiqin, kalaulah benar engkau yang menyatakan, kalaulah kalian orang yang benar dengan pengakuan yang telah kamu lakukan. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, di sini Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, bagi tahu kepada mereka, kalau mereka menyatakan hal yang sedemikian, maka kemukakan bukti, bawa datang bukti, bawa datang dalil, bawa datang hujah, supaya dengan itu boleh membenarkan pengakuan yang telah dinyatakan oleh mereka. Makanya Allah menyatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat baik, maksudnya barang siapa yang mengikhlaskan amal perbuatan mereka hanya untuk Allah dan tidak sekutu dengan Allah, maknanya mereka tidak menyekutukan Allah. Adakah orang Yahudi tak sekutukan Allah? Adakah orang Nasrani tak sekutukan Allah?
tuan-tuan dan puan sekalian, inilah persoalan yang kita perlu persoalkan kepada mereka. Kenapa? Sebab Allah menyatakan ada dalam Taurat, ada dalam Zabur, ada dalam Injil tentang kedatangan Rasul akhirul zaman. Rasul yang terakhir. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tetapi adakah orang-orang Yahudi Nasrani mengakui perkara tersebut? Ini persoalan yang besar, tuan-tuan. Adakah orang Yahudi Nasrani mengakui perkara tersebut? Kalau perkara tersebut diakuinya, nescaya mereka akan join venture dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti yang telah dilakukan oleh Waraqah An-Naufal. Ya, ketika Nabi turun menerima wahyu, turun daripada Gua Hira, Nabi dalam keadaan ketakutan. Gementar Nabi. Sampai ke rumah, ni pendekkan cerita. Sampai ke rumah, Nabi dalam keadaan ketakutan, suruh Khadijah, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Khadijah selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan gemetar, ditenangkan oleh Khadijah. Bila dah cukup elok, makanya kan diceritakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku di Gua Hira tersebut. Maka Khadijah nyatakan esok kita akan pergi jumpa Waraqah An-Naufal. Kan? Makanya pendekkan cerita, masa cukup menceburui kita. Kan? Pergi berjumpa dengan Waraqah An-Naufal dan diceritakan kisah tersebut yang berlaku di Gua Hira tersebut. Waraqah An-Naufal menyatakan, apa yang datang kepada engkau pernah datang kepada Isa, pernah datang kepada Musa. Jadi oleh kerana itu, jika aku sempat, maknanya aku ni hidup, aku akan bersama denganmu. Nampak tak? Nampak tak, tuan-tuan? Seorang Yahudi yang berpegang kepada kitab yang sebetulnya. Makanya, tetapi Allah Waraqah Naufal waktu tersebut dah tua dan dia meninggal. Tapi alhamdulillah, meninggalnya dia itu dalam keadaan dia mengakui akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam dini dibahaskan tentang perkataan bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan barang siapa yang menyerah diri kepada Allah, iaitu siapa-siapa saja. Tak kira orang tu Yahudi ke, orang tu Nasrani ke, orang tu Islam ke, orang tu orang Jawa ke, orang apa sahaja. Kalau mereka ini adalah orang yang benar-benar tulus untuk menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka berhak untuk syurga Allah. Mereka berhak untuk syurga Allah. Kenapa? Syurga Allah ini tidak ada batasan. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang menyembah Allah. Ini dia, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam perkataan wajhahu, dirinya, Said Al-Jubai menyatakan bahawa iaitu mereka yang telus, ikhlas menyerahkan agamanya. Maknanya orang yang betul-betul berpegang kepada yang agama Islam yang betul. Bukan agama yang nampak macam betul tetapi tak betul. Seperti yang mereka dakwa. Orang Yahudi Nasrani mereka menyatakan mereka betul. Sedangkan mereka telah menyeleweng. Mereka telah terpesong daripada ajaran yang asal. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang mereka ikuti itu adalah apa yang mereka mengikut hawa nafsu mereka. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau benarlah mereka itu mengikut kitab yang diturunkan kepada mereka, nescaya mereka akan join dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibuat oleh Waraqah An-Naufal, seperti dibuat oleh Tamim Ad-Dari, orang Nasrani. Hadisnya cukup panjang yang terkenal dengan hadis Dajjal. Kan? Tamim Ad-Dari
seorang Kristian, seorang Nasrani dahulunya, kan, apa yang dibuat oleh ada lagi, kan, orang Yahudi yang lain, yang mana mereka ini betul-betul berpegang kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, dan mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab itulah hakikat yang sebenar-benarnya. Yang lain tu apa dia? Yang lain tu mereka cuba menafikan yang benar, dan mereka reka yang lain, dan yang mereka reka itulah mereka kata mereka telah melakukan perkara yang benar. Sedangkan mereka salah, dan mereka tahu kesalahan yang mereka lakukan ini. Makanya wajhahu, kan, telus ikhlas, menyerahkan agamanya. Wa huwa muhsin, dan ia berbuat baik. Berbuat baik artinya apa? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak, tuan-tuan? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka ini, kalau mereka buat baik, mereka akan bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sebaliknya, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ini bahkan memusuhi Nabi. Ya, mereka bahkan mencari peluang nak bunuh Nabi. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Ya, kerana amal perbuatan yang diterima harus memenuhi dua syarat, iaitu harus didasarkan pada ketelusan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus benar. Harus benar dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Maknanya, tuan-tuan, syarat untuk diterima amal itu dua. Pertama, ni yang dinyatakan di sini, iaitu kena betul-betul ikhlas. Oh, tuan-tuan, rupa-rupanya kita nakkan amalan kita ini diterima, kita ada dua syarat. Iaitu pertama, amalan yang kita buat itu kena buat ikhlas. Ya, kalau tak ikhlas sebenarnya ustaz, sombong, kan, buat, kan, sembahyang, kan, nak tunjuk ke orang sembahyang. Itu yang pergi, kalau apa nama ni, sembahyang depan orang, kalau dulu-dululah sebelum PKP ni, kan, sembahyang kalau boleh pergi dululah, kalau boleh pergi surau masjid, sembahyang depan orang main nama. Tapi bila sembahyang kat rumah, Allah, sembahyang depan orang pakai baju lawa-lawa, tapi sembahyang kat rumah pakai singlet, tantah tak pakai baju apa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak? Kenapa sembahyang di rumah berbeza dengan sembahyang di surau masjid? Sedangkan kita menyembah Allah yang satu. Menyembah Allah yang satu. Kenapa sana kena elok, sini tak perlu elok? Kenapa? Kenapa kita buat macam tu? Jadi makanya, adakah kita tak ikhlas? Betul, ikhlas ini adalah benda dalaman, memang betul. Tetapi kita mengetahuinya, kita faham. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak tahu ikhlas tak ikhlas, kan, amalan yang kita buat itu ialah amalan itu akan kekal. Akan kekal. Maknanya apa? Tak kira kita buat di masjid ke, kita buat di surau ke, kita buat di rumah ke, kita sama saja. Kan, sama saja kita buat amalan tersebut dalam keadaan yang sama. Kalau dia pergi surau pakai baju lawa-lawa, di rumah pun pakai baju lawa-lawa. Makanya tuan-tuan, ikhlas amat penting dalam kita hendak melakukan ibadah. Dulu ingat tak, saya pernah cerita amalan kita hendak menentukan. Kadang-kadang kita berasak buat sesuatu amal perbuatan, kita pun tak tahu Allah terima ke tidak. Kan? Kerana apa? Ada syaratnya. Pertama, kadang-kadang sesuatu amalan yang hendak diterima oleh Allah itu, nombor satu, kan, amalan tersebut mesti kita buat kena dengan rukun dan syaratnya, baru Allah terima. Kan, contoh seperti pergi haji. Walaupun kita tak boleh pergi haji, kan, contoh pergi haji. Dalam kita menunaikan haji, ada wajib, ada rukun haji. Berbeza. Wajib dan rukun ni berbeza.
Kalau orang yang pergi haji, kalau dia terlupa tinggalkan wajib haji, kan amalan haji itu sah, cuma dia kena bayar dam. Ya. Tetapi kalau dia lupa akan rukun, seperti wukuf di Arafah. Wukuf ini rukun. Tak buat dia rukun tu. Maknanya dia terlupa, tinggal dia rukun wukuf tersebut. Apa akan jadi? Amalan haji dia tak sah. Makanya kan dia pergi haji tahun tu dapat haji tak? Tak dapat. Kenapa? Kenapa tak dapat? Pasal dia tinggalkan rukun. Makanya tuan-tuan dan puan, dulu saya pernah jelaskan, saya ulang balik kan. Ulang balik ya. Makanya nak buat kena ada betul-betul ikut rule and regulation yang telah ditetapkan. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang 3. Rukun sembahyang ada 13 kena komplit. Oh, saya buat ustaz, saya buat 12 je. Satu saya tinggal ustaz. Apa jadi pada sembahyang tersebut? Tak sah. Ini dia. Yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua, untuk tentukan ada amalan yang kita buat. Allah tak terima. Allah tak terima. Kenapa? Sebab dalam kita buat amalan tu, walaupun sah, cukup syarat, tetapi kita buat dalam keadaan sombong. Ini syarat yang dinyatakan ini. Sombong, kita tak ikhlas dengan Allah. Orang siapa buat sesuatu amalan tidak ikhlas, maka amalannya itu Allah tak terima. Kenapa? Sebab ikhlas tak ada. Kan? Banyak orang buat sekarang sembahyang, sekadar sembahyang. Kenapa? Wajib, kenalah sembahyang. Jadi, maknanya kau sembahyang kerana wajib. Kan? Makanya sembahyang ujung-ujung waktu sembahyang. Kalau zuhur tu dekat dengan asar baru sembahyang. Kalau asar tu dekat dengan maghrib. Kadang-kadang zuhur dengan asar ni gabung. Kan? Dah pukul apa dah? Asar pukul apa? Pukul 4.40. Okey, pukul 4.30 sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi bang, asar, terus sembahyang asar. Allah. Kenapa? Lakukan sebegitu. Kan? Jadi berhati-hati tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Dan dengan syarat yang telah dinyatakan ini, ya. Yang ketiga, ada amalan yang dibuat sah, tetapi sampai di akhirat amalan tersebut, makna pahala daripada amalan tu Allah berikan kepada orang. Allah beri sa'ah. Maknanya pahala kita tu di akhirat kelak Allah bagi kat orang. Kenapa macam tu ustaz? Tahu tak kenapa? Sebabnya nanti sesiapa yang beramal kemudian dia melakukan satu perkara, kan? Tapi pahala yang didapat tu Allah agihkan kepada orang lain. Kenapa? Sebab dia melakukan fitnah. Dia melakukan perbuatan mengumpat. Orang-orang yang dia pernah fitnah, orang-orang yang dia pernah ngumpat, di sana kelak orang-orang yang ini akan dituntut, akan menuntut. Dan orang ini Allah akan bagi pahala orang yang mengumpat, orang yang fitnah ni kepada orang yang diumpat, orang yang difitnah. Makanya kalau di akhirat nanti jangan heran. Allah tunjukkan, katakanlah Allah tunjukkan ini dia pahala kita. Kan? Allah tunjukkan ini pahala kita pun seronok tengok pahala. Ya Allah, terima kasihlah ada pahala aku. Kan? Tiba-tiba Allah panggil, katakanlah si Ali. Li, main sini. Ali pun datang, ambil pahala. Kita pun heran, ini pahala aku, kenapa dia ambil? Allah panggil pula Kak Bedah, katakanlah Kak Bedah. Ini tak ada guna dengan Kak Bedah luar tu dah. Kan? Ini sebagai nama saja nak panggil. Kak Bedah pun datang, ambil. Lama-lama dipanggil, habis pahala kita, tuan-tuan. Jadi kita pun lihat, ya Allah, kenapa pahala aku kau agih-agihkan kepada orang? Habis, aku macam mana? Malaikat pun datang, ya Allah, pahala dah tak ada.
Pahala dah tak ada dah ni. Habis macam mana? Orang beratur ramai lagi. Kan? Kau bagilah keburukan orang tu kepada dia. Allah. Dalam pahala tak ada. Kan dosa orang pula ditimpakan kepada kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kenapa? Sebab suka menyebarkan fitnah. Suka melakukan perbuatan mengumpat. Hati-hati tuan-tuan dalam melakukan perkara tersebut. Dulu ramai orang yang mengumpat pakai mulut, sekarang orang pakai jari seperti yang kuliah yang terdahulu dah, tuan-tuan. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Kan kita takut, kita rasa kita dah buat macam-macam, pahala rasa macam banyak je, upo-upo je sampai sana dah tak ada pahala dah. Kosong, bahkan dosa orang pula ditimpakan kepada kita. Wa iyyazubillah, ya. Makanya syarat yang kedua harus benar dengan syariat. Maknanya kalau betul orang Yahudi dan Nasrani ini dia nak betul-betul di jalan Allah, maknanya dia join. Maknanya ini syariat yang benar. Tetapi kenapa dia tolak? Jangan marah mereka tuan-tuan. Kadang-kadang kemungkinan kita punya dakwah kepada mereka tak berapa nak cantik, kan? Kita akuilah kelemahan kita. Kadang-kadang pendekatan kita, kadang-kadang kemungkinan tak berapa nak menarik hati mereka, kan? Kadang-kadang kita pun kesian mereka tak tahu. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita sangka baik, kemungkinan mereka lakukan itu mereka tak tahu, dan kita berusaha untuk berdakwah kepada mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Jadi jika suatu amalan sudah didasarkan dengan keikhlasan kepada Allah tetapi tak benar dan tak sesuai dengan syariat, maka amalan itu tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, hadis daripada Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amalan itu ditolak. Ditolak. Kenapa ditolak? Tak betul. Ada ke rukun 13 jadi 10? Ada ke rukun wukuf di Arafah dia tak buat? Nak kata sah? Tak sah. Ya, ini dia. Dengan demikian, perbuatan para pendeta ahli ibadah dan yang semisal dengannya dan sewaktu dengannya itu, kan, meski mereka terus ikhlas mengerjakan kerana Allah, namun perbuatan mereka itu tidak akan diterima hingga mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Jadi makanya dalam hal ini, kan, mengenai mereka dan orang yang semisal ini, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebangan. Kenapa debu? Sebab tak diterima. Kosong, pahalanya tak ada. Kenapa tak ada pahala? Sebab mereka melakukan perkara yang tak betul, tak ikut syarat seperti yang dinyatakan. Mereka lakukan ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah. Ya, satu kisah berkenaan dengan bagaimana boleh masuknya, ada masa tak insya-Allah masa, boleh masuknya patung di Kaabah di Mekah. Tuan-tuan, di Mekah dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang diikuti adalah ajaran Hanifan Musliman wa ma ana minal muslimin. Hanif itu apa? Mengesahkan Allah. Dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim. Diteruskan oleh Nabi Ismail. Ajaran ini diikuti sampai kepada keturunan-keturunan. Makanya, tuan-tuan, ada seorang yang dikira orang yang hebat lah. Namanya Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai. Ya, Amru bin Luhai ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah merupakan
seorang yang hebat. Maknanya pengikut dan ulama yang memegang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia ni pakai rujuk lah. Maknanya orang yang hebat. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sehinggalah suatu waktu, ya, Amru bin Luhai ini dia pergi ke Syam. Ya, dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, dia tengok di Syam tu, penduduk Syam ni, wah, hebat. Maka dia tengok penduduk Syam ni sembah patung. Jadi Amru bin Luhai ni tanya, ni kau buat apa tu? Dia tanya kan kepada orang Syam. Orang Syam tu kata, kami sembah patung. Macam mana pula kau sembah patung? Kan? Kami sembah patung. Kalau tak hujan, kami minta akan patung. Hujan lepas tu katanya. Macam-macam lah. Makanya, Amru bin Luhai ni, dia tengok makmur. Maknanya bagus, tenteram, elok. Orang Syam ini, maka boleh tak minta satu? Makanya, orang Syam bagi satu patung yang namanya Hubal. Hubal ni patung yang dibuat daripada akib. Batu akib warna merah yang berupa manusia. Maka dia buat balik. Bila dia buat balik patung ni, dia balik digantung kat Kaabah. Itulah dia patung yang pertama yang ada diletakkan di Kaabah yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Dan Amru bin Luhai lah merupakan orang yang pertama yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim dengan membawa masuk berhala ke Mekah. Jadi tuan-tuan, dalam waktu yang sama, mereka menyembah Allah. Maknanya Amru bin Luhai kata sembah Allah. Tetapi dalam waktu yang sama juga, mereka sembahkan patung tersebut. Kan dua perkara yang berbeza. Mereka sembah Allah. Dalam waktu yang sama, mereka sembah berhala tersebut. Apa akan jadi mereka ini? Kan? Mereka ini telah menjadi, kalau kita orang Islam sekarang, murtad. Tak betul. Sebab tak boleh sembah selain daripada Allah. Tapi mereka menyatakan sebegitu. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, aku melihat Amru bin Amir bin Luhai al-Khuzai menarik usus perutnya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama telah membebaskan haiwan untuk berhala. Maknanya dia telah letak berhala tu dan dia suruh orang sembah berhala tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sedikit, bukan pendek waktunya Amru bin Luhai ni. Keturunan Amru bin Luhai ni memerintah Mekah 500 tahun. 500 tahun tuan-tuan dan puan sekalian. Kan, 500 tahun, 5 abad tuan-tuan. Bukan sedikit punya bukan mainan punya tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan, ini juga yang dilakukan oleh mereka ini. Kan, mereka menyatakan mereka buat benda yang betul. Tetapi mereka sendiri tahu apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang tak betul. Makanya tuan-tuan, amalan yang mereka buat itu Allah nyatakan faja'alnahu haba'an manthura. Amalan yang mereka buat itu bagaikan debu yang bertebangan, maknanya sia-sia. Ya. Sedangkan amal yang secara lahiriah, yakni sejalan dengan syariat, tetapi pelakunya tidak mendasari dengan ikhlas, maka amalan itu juga ditolak. Makna buat dah betul. Dia seperti yang cerita, tapi tak ikhlas. Kan, tak ikhlas. Ya, mungkin itulah keadaan orang-orang yang riak, takabur, sum'ah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musalli allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'u wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Orang yang solat celaka ke? Siapa yang mencelakakan? Ayat Quran
Jadi ayat Al-Quran ayat apa? Ayat Allah. Allah mencelakakan orang yang sembahyang. Kenapa? Iaitu orang-orang yang lalai dalam sembahyang. Tuan-tuan, orang yang lalai dalam sembahyang pun Allah celaka kan? Kalau orang tak sembahyang macam mana? Allah Rabbi, tak tahulah. Ni kira sembahyang ni. Orang-orang yang buat riak dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Tuan-tuan, kita boleh bayang tak? Orang yang sembahyang dalam keadaan sombong, Allah celakakan. Why? Allah sediakan neraka win. Kalau orang tak sembahyang, Allah sediakan neraka sakar. Lagi teruk. Ni dia tuan-tuan. Kan? Kenapa? Sebab dia melakukan amalan dalam keadaan sombong. Dia sembahyang, dia pergi surau masjid misalnya, ini contoh. Kan? Ini contoh. Kan? Dia pergi tu, dia kata apa? Kan? Aku pergi ni. Kan? Kau ada. Dia kata macam tu. Kau ada. Jadi, kenapa kau cakap macam tu kan? Kan? Adakah kau berlagak dengan kau pergi masjid surau tu? Ini dia kan. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang tak pergi surau masjid. Alah, tak pergi surau masjid pun sembahyang kat rumah sah ya. Ni waktu sebelum PKP dah cerita ni. Ini cerita perumpamaan sebelum PKP. Kan? Sah juga. Sembahyang tunggal-tunggit pun. Dia kata macam tu pula. Pun sama lah tuan. 2 kali 5, 5 kali 2 tuan-tuan. Ya. Jadi makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah nyatakan memberi amaran. Jangan tiru seperti orang Yahudi Nasrani. Makanya, oleh kerana itu Allah berfirman lagi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini surah Al-Kahfi ini, tuan-tuan. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tuan-tuan, the ultimate goal, climate orang yang duduk di dalam syurga. Orang yang dalam syurga ni, tuan-tuan, ada dia punya kemuncak keistimewaan dia, kehebatannya. Apakah kemuncak yang menjadi dambaan kepada setiap ahli syurga? Iaitu dia boleh berjumpa dengan Allah, dapat lihat Allah live. Macam tuan-tuan tengok saya pada malam ini live. Dia tengok live ustaznya. Ya. Makanya barang siapa yang nak macam ni, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan jangan dia menyengutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Maknanya jangan disembah selain daripada Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, Allah berfirman, Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Ini adalah jawapan yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang mana mereka ini tak mau ikut Nabi Muhammad. Yang mereka dakwa mereka tu Yahudi Nasrani itu masuk syurga. Maka Allah memberi jawapan, tidak demikian. Bukan macam tu dah. Cakap orang 9 lah. Bukan macam tu. Kau silap. Bahkan yang sebetulnya apa dia? Barang siapa yang menyerahkan diri, bala man aslama wajahu, menyerahkan wajahnya. Wajah ini tuan-tuan, ramai yang memberi tafsiran. Ada orang kata orang yang menundukkan, kan kita sembahyang kan, kita meletakkan dahi kita, wajah kita kan, dia tunduk patuh kepada Allah. Ni kan. Dan barang siapa yang menyerah diri kepada Allah, kan, sedang ia berbuat kebajikan. Sebenarnya siapa yang serah diri kepada aku, maknanya taat kepada aku. Aku suruh ikut Nabi Muhammad, ikutlah. Jangan tak ikut pula. Banyak pula cakadak. Macam itulah tuan-tuan ya. Orang sana kan, orang Yahudi Nasrani ni banyak dia punya hujah-hujah dia. Yang hujah-hujah itu tak boleh pakai. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka
maka baginya pahala di sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula yang mereka ini bersedih hati. Maknanya orang yang melakukan amalan ini semata-mata kerana Allah, jangan usah. Don't be khawatir. Jangan susah hati. Kan? Kenapa? Janji Allah. Barang siapa falahu ajruhu inda rabbih. Kan mereka akan Allah berikan pahala di sisi Allah. Dan jangan susah hati tuan-tuan. Janji kita ikut on track. Kita ikut duduk di atas landasan yang betul, maka insya-Allah kita akan dapat syurga yang Allah memberi jaminan kepada setiap orang Muslim tersebut. Ya, dengan amal perbuatan itu Allah menjamin sampainya pahala kepada mereka serta memberi rasa aman dari hal-hal yang mereka khawatirkan. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Makanya mereka jangan susah hatilah. Kau buat ya beramal saja. Lepas tu semayang nak baca Quran, semayang bangun malam kan, nak buat amalan baca kafi, buat kan, serahkan kepada Allah, jangan susah hati. Insya-Allah Allah akan mengambil segala apa yang pahala kita lakukan tersebut untuk dicatatkan, kemudian dibagikan markah untuk membolehkan kita masuk ke dalam syurga. Ya. Wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dari apa yang mereka hadapi. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka susah hati atas apa yang ditinggalkan pada masa yang lalu. Makna yang dulu-dulu tu macam mana, tak apalah. Pasal apa? Dulu kita belum beriman. Kalau orang yang Yahudi Nasrani lah, bila dah beriman ni maknanya dah cantik, dah terbaik. Ya, makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dinyatakan bahawasanya walahum yahzanun, dan mereka ni tak perlu susah hati. Dan firman Allah lagi, firman Allah lagi, dinyatakan bahawa waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Dan orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi mereka berkata orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pun pegangan, dan orang-orang Nasrani pula berkata orang Yahudi ini tidak mempunyai satu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca kitab. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan tentang pertentangan, kebencian, permusuhan dan keingkaran di antara orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, dinyatakan satu riwayat Muhammad bin Ishaq daripada Ibn Abbas, ia menceritakan ketika orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah SAW, datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Lalu mereka bersisih pendapat di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rafi' bin Harmalah, yakni salah seorang pendeta Yahudi, menyatakan, kalian tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Lalu salah seorang daripada Nasrani Najran itu berkata kepada Yahudi, kalian tidak memiliki pegangan suatu apapun dan mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat. Makanya Allah berfirman bahawasanya waqalatil yahud laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Rupa-rupanya mereka ini sebenarnya sama-sama baca Quran, sama-sama baca kitab mereka lah, Taurat dan Injil tu. Ya, tetapi mereka ini masing-masing bergaduh. Kemudian Abbas berkata masing-masing kelompok ini baca kitab, sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang Yahudi kufur terhadap Isa, padahal di tangan mereka ada kitab Taurat, yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa untuk membenarkan Isa. Sedangkan dalam kitab Injil yang dibawa Isa terdapat perintah untuk membenarkan Musa dan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masing-masing kelompok mengingkari
mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Mereka lah adalah ahli kitab yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dia tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi mereka ini membuat pengertian, masing-masing ini membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada kelompok yang lain, tetapi secara lahiriahnya rupa-rupanya kan mengandungi ayat itu celaan terhadap apa yang mereka ucapkan. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama baca kitab. Orang Yahudi pun baca kitab, orang Nasrani pun baca kitab. Orang Yahudi pun Allah bagi kitab, orang Nasrani pun Allah bagi kitab. Orang Yahudi pun Allah bagi nabi, orang Nasrani pun ada nabi. Kan masing-masing ada, kan, tetapi masing-masing saling menyalahkan. Rupa-rupanya bukan kitab tu salah, bukan nabi tu salah. Mereka ini sendiri yang menafsirkan kitab, kan, mengikut hawa nafsu mereka tersebut. Maka inilah ucapan-ucapan yang keluar daripada perkataan mereka, ya. Maksudnya mereka tahu syariat Taurat dan Injil. Kedua-dua kitab ini disyariatkan pada waktu tertentu, tapi mereka saling mengingkarinya kerana membangkang dan kufur, serta menghadapkan satu kebatilan dengan kebatilan yang lain. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah berfirman, kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah pula orang yang tidak mengetahui menyatakan seperti ucapan mereka. Yakni dalam ayat ini Allah nak menyatakan kejelasan kebodohan orang Yahudi Nasrani yang mereka ini saling bertengkar, bergaduh, melemparkan tuduhan kepada mereka sesama mereka, ya. Kau kata aku kata engkau. Maka para ulama berbeza pendapat mengenai siapa yang dimaksudkan dengan firman Allah allazina la ya'lamu, yakni orang yang tidak mengetahui, kan. Jadi mengikut Rabi' An-Nas dan Qatadah, orang Nasrani menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Masih makanya firman Allah kazalika qala allazina la ya'lamu, iaitu demikian pula orang yang tidak mengetahui. Dan As-Sudi menjelaskan mereka ini adalah orang Arab yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad tidak memiliki pegangan apa pun. Sedangkan Abu Ja'far bin Jarid berpendapat bahawa hal ini bersifat umum, berlaku kepada semua umat, termasuklah sekarang. Kalau orang itu mengingkari, tahu tapi ingkar, termasuklah. Ya, dan tidak ada dalil pasti yang menetapkan salah satu daripada beberapa pendapat tersebut, maka membawa makna untuk semua pendapat di atas adalah lebih tepat. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka selisihkan. Artinya apa? Allah kumpulkan mereka pada hari kiamat, maka Allah akan putuskan hukuman melalui keputusannya yang adil, dan tidak ada zalim dan tidak ada yang akan dizalimi sedikit pun. Itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu ayat 111, 112 dan 113 tentang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini kan tidak akan mahu bersama dengan Islam. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Inilah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, tuan-tuan dan puan, saya rasa sekadar ini dululah yang dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita akan buat sedikit doa selamat lah, memohon kepada mereka-mereka yang sakit ke, mereka-mereka yang susah, mereka-mereka yang senang ke, kan, suruh diselamatkan lagi. Mereka-mereka yang dijangkiti COVID, mereka-mereka yang tidak ada jangkit di COVID dan terhalang daripada COVID, insya-Allah kita akan buat sedikit doa selamat pada malam ini, insya-Allah, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum doa selamat, saya tutup dulu kuliah saya, kan. Lepas tu kita akan sambung dengan doa selamat, insya-Allah. Sedikit tahlil lah untuk buat doa selamat. Boleh ke tuan-tuan? Okey.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dengan doa selamat. Ila hadratis sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا هامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم عليك بالصنادير الجبحة وطنية اللهم لك بعيونها من لا يخاف ارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا قهار الجبار يا منتكر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ازمهم وانصرنا عليهم اللهم بدي شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم
وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأمواتنا على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستوعدك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحب فينا ولمن أحب فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلِّ اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إمامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأمواتنا على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آلك والصحابة وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصي وتقبل سبب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepada-Mu, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan-kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya mu'ammanaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, Ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi memberikan bekas, kesan dan juga tompokan, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah, janganlah Kau
Kau hidapi kami dengan penyakit-penyakit yang baru. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, limpah ruangan rezeki pada kami halalan tayyiban mubarakah, Ya Allah. Yang rezeki yang halal tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diridai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala, jauhlah kami daripada fitnah manusia, jauhlah kami daripada fitnah kubur, jauhlah kami daripada bakaran api neraka, jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut, Ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon, Ya Allah, hindarilah mereka dari kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, Engkau permudahkan mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, iman akhiru kalam la ilaha illallah, dakhala al-jannah, Ya Allah, dakhala al-jannah, Ya Allah, dakhala al-jannah, Ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah. Tempat kami bersama dengan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bangkitlah kami bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan. Dapat kami minum di telaga Kausar. Dapat kami syafaat juga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat dan seribu jaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang Kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kelah rintihan kami dan kelah rayuan kami hanya senya, Ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.